Mengapa kini seluruh dunia berpusu-pusu ke Malaysia rahsia di sebalik pesona sebenar Malaysia yang terungkap oleh warga asing? Adakah Malaysia sebenarnya hanya sebuah negara yang terlalu disensasikan oleh media? Apabila Alain melontarkan kata-kata itu, tiada siapa yang menyanggah. Nada suaranya kedengaran sedikit sinis, namun dia sendiri sadar bahwa itu adalah satu tanggapan awal yang penuh prejudis. Bagi Alain, seorang penjawat awam berusia 62 tahun dari sebuah pekan kecil di Brittany, Perancis, Malaysia, adalah sebuah negara tropika yang terlalu jauh dan sukar untuk difahami. Dalam fikirannya, Malaysia hanyalah imej kesesakan motosikal yang melampau geopolitik yang kompleks, cuaca yang panas dan lembab, serta papan tanda kedai yang berselerak dan tidak teratur. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang di sana menjalani kehidupan seharian. Itulah tanggapan visualnya terhadap Malaysia selama ini. Berita yang sampai ke telinganya hanyalah tentang banjir kilat jerebu atau ketegangan rantaian bekalan industri elektronik. Baginya, Malaysia bukanlah destinasi pilihan untuk bercuti dengan tenang. Malah, imej yang dipaparkan di media antarabangsa hanya menguatkan prejudisnya. Hiruk-pikuk pasar malam orang ramai yang memakai pelitup muka dan seni bina bandar yang kelihatan tidak tersusun, semua itu tidak melambangkan keanggunan atau seni menikmati hidup yang diamalkan di Eropah. Baginya, Malaysia hanyalah sebuah negara kilang yang terlalu sibuk sehingga menyesakkan nafas. Keramah tamahan yang sering diceritakan pula kadangkala terasa seperti satu beban. Dalam masyarakat yang mementingkan kepantasan ini, bagaimana mungkin dia dapat merasai ketenangan Alain memandang Malaysia dengan pandangan yang dingin? Baginya, negara itu hanyalah sebuah pusat pengeluaran chip semikonduktor dan barangan elektrik yang kekurangan nilai estetika budaya. Selain itu, faktor bahasa juga menjadi penghalang. Bahasa Melayu yang menggunakan abjad Rumi tetapi mempunyai struktur berbeza serta campuran pelbagai dialek dirasakan sangat asing. Di tempat yang dia fikir bahasa Inggris mungkin tidak digunakan secara meluas, adakah pelancong asing boleh mengembara dengan selesa? Kerisauan tentang pesanan makanan di gerai, tepi jalan, pertukaran pengangkutan awam dan cara mengendalikan situasi kecemasan membuatkan dia keberatan untuk menjejakkan kaki ke sana. Satu lagi sebab adalah dia merasakan Malaysia adalah sebuah negara yang belum matang penuh dengan perubahan dan ketidaktentuan. Ia bukan tempat untuk mereka yang mencari kedamaian jiwa. Adakah pelancong luar benar-benar mempunyai ruang untuk menemui sesuatu yang bermakna atau menyentuh perasaan di sana? Halangan-halangan tidak sedar ini telah lama menjauhkan Alain daripada Malaysia. Namun memasuki dekad 2020, tanggapan ini mula goyah. Media Eropah mula kerap melaporkan tentang Malaysia. CNN memberikan liputan besar tentang kepelbagaian demokrasi dan kehebatan kulinari di sana. Stesen televisyen Perancis pula menyiarkan dokumentari bertajuk Mengapa Malaysia menjadi negara paling mesra di Asia. Laporan tersebut bukan lagi sekadar bercerita tentang kilang atau ekonomi, tetapi mula memfokuskan kepada pengalaman sebenar warga asing yang menetap di sana. Seorang pengembara wanita menceritakan betapa dia tidak merasa takut menunggang basikal sendirian di Kuala Lumpur pada waktu malam. Seorang ekspatriat menceritakan bagaimana telefon bimbitnya yang hilang dihantar semula oleh anggota polis ke hotel penginapannya. Malah dengan hanya belanja sekitar 20 untuk makan tengah hari, seseorang sudah boleh merasai kepuasan taraf bintang Michelin. Alain yang mula menyadari perubahan ini memutuskan untuk menyiasat sendiri. Dia meneliti laporan pelancongan kedudukan antarabangsa dalam pelbagai kategori serta kaji selidik orang awam. Apa yang dilihatnya adalah rentetan angka yang menakjubkan. Tahap kepuasan pelancong asing terhadap budi bahasa rakyat Malaysia mencapai tahap tertinggi di dunia. Indeks penjagaan kesihatan Malaysia adalah antara yang terbaik di global. Kebersihan dan ketepatan masa sistem transit aliran ringan LRT dan MRT di Kuala Lumpur setanding dengan standar dunia. Malah data menunjukkan kepadatan kedai serbaneka yang beroperasi 24 jam serta kepelbagaian perkhidmatannya adalah antara yang terbaik. Angka-angka ini nampaknya telah melampaui sekadar kemudahan pelancongan, tetapi mencerminkan jati diri masyarakat Malaysia itu sendiri. Alain mula merasakan ada sesuatu yang bernilai tinggi yang mula disedari oleh dunia. Walaupun ada perkara yang tidak boleh dijelaskan dengan angka, namun ada kebenaran yang hanya boleh dilihat melalui data tersebut. Sesuatu di dalam hati Alain mula berubah. Kemudian satu pesanan daripada seorang rakan yang menetap di Asia menjadi pencetus utama Alain. Pernahkah kamu ke Malaysia justeru kerana kamu mencari kedamaian jiwa? Kamu harus ke sana.
Di sana terdapat satu bentuk keteraturan yang mendalam dan kehangatan yang boleh ditemui di tengah-tengah kesibukan. Kata-kata itu mendorong Alain. Dia akhirnya menempah tiket penerbangan ke Malaysia bersama istrinya Louise. Lagipun hidup hanya sekali. Mari kita lihat dengan mata sendiri untuk menghapuskan prejudis ini, fikirnya. Perjalanan Alain pun bermula apabila Alain dan Louise mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9 pagi. Pengumuman dalam pesawat menyatakan mereka telah tiba. Melalui tingkap Alain melihat menara ikonik Merdeka 118 yang menjulang tinggi di kejauhan serta kehijauan hutan tropika yang luas. Jadi itulah menara tertinggi itu, bisik Alain. Louise mengangguk perlahan. Ini adalah permulaan yang baik. Melangkah masuk ke dalam lapangan terbang tiada kekacauan seperti yang dibayangkan. Segalanya nampak teratur. Barisan di pemeriksaan imigresen walaupun panjang namun bergerak pantas. Kaki tangan bertugas memberi arahan dengan mesra. Ini lapangan terbang atau pusat teknologi seluruh Alain. Namun itu bukan keterlaluan. Dewan yang luas, lantai yang berkilat bersih, dan tiada hiruk-pikuk yang membingitkan. Suasana itu penuh dengan kecekapan yang bertenaga. Mereka menginap di sebuah hotel butik sederhana di pusat bandar Kuala Lumpur. Walaupun tidak mewah, ketelitian di dalam bilik itu mengejutkan mereka. Di pintu masuk tersedia selipar bilik yang selesa. Di atas meja disediakan uncang teh tarik premium dan biskut nanas pineapple tart sebagai hantaran selamat datang. Seolah-olah ada orang yang setia menunggu ketibaan kita, kata Louise dengan nada terharu. Bilik itu tersangat bersih sehingga ke setiap sudut. Alain yakin ini bukan sekadar kebersihan, tetapi satu bentuk penghormatan kepada tetamu. Dia mula merasakan Malaysia mula menunjukkan wajah yang jauh melampaui imajinasinya. Selepas berehat seketika, mereka berjalan ke sebuah kedai makan kecil di lorong berhampiran. Luarannya ringkas, dengan papan tanda yang mempunyai tulisan pelbagai bahasa, memaparkan suasana tempatan yang asli. Walaupun bimbang dengan komunikasi, mereka memberanikan diri masuk. Beberapa pelanggan tempatan sedang makan. Sebaik sahaja Alain dan Louise masuk, mata memandang ke arah mereka, namun segera disusuli dengan sapaan mesra. Selamat datang, pemilik kedai, walaupun bahasa Inggrisnya tidak begitu lancar, menyambut mereka dengan senyuman lebar dan menunjukkan tempat duduk. Dia menunjukkan menu dan berkata dalam bahasa Inggris mudah, "Ini sangat sedap." Setiap kali hidangan sampai, Alain merasa kagum. Nasi lemak yang harum dengan aroma santan dan pandan sambal yang secukup rasa, serta ayam berempah yang garing. Telur dadar yang gebu dan sayur kangkung belacan yang ringkas tetapi penuh rasa. Walaupun nampak ringkas, setiap hidangan mempunyai rasa yang sangat mendalam, kata Louise sambil tersenyum. Alain juga dapat merasakan keikhlasan dalam masakan rakyat ini. Akhir sekali mereka dihidangkan sup herba yang jernih. Sebaik sahaja menghirupnya, mata Alain terbeliak. Ia lebih segar daripada yang dibayangkan, rasa halia memberikan kehangatan pada badan. Tanggapan awalnya bahawa makanan Asia sentiasa berminyak musnah serta-merta. Selepas makan, pemilik kedai secara senyap-senyap menghidangkan sepinggan jambu batu dan tembikar yang telah dipotong. Dia tersenyum dan berkata ia adalah belanja. Walaupun bahasa menjadi penghalang, kehangatan itu sangat dirasai oleh Alain. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Alain mengenang kembali pemberian buah tersebut. Walaupun tidak faham bahasa budi bahasa, tetap boleh disampaikan, bisiknya. Louise mengangguk lembut. Hari itu buat pertama kalinya Alain merasai kasih sayang terhadap negara ini. Imej bahawa orang Malaysia bersuara lantang tetapi kasar mula terpadam sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Alain dan Louise menaiki kereta api laju ETS dari stesen KL Sentral menuju ke utara. Walaupun waktu puncak stesen tersebut tidak kucar-kacir. Aliran pergerakan penumpang sangat jelas dengan papan tanda bahasa Inggris yang terang. Kerisauan Alain untuk sesat mula hilang. Di platform mereka melihat keteraturan yang luar biasa. Orang ramai beratur dengan sabar mendahulukan penumpang yang turun. Apabila kereta api tiba tepat pada waktunya, Alain melihat jam tangannya dan terpegun. Tidak lewat walau 1 minit pun. Sangat menepati masa. Di dalam gerabak suasananya juga mengejutkan. Tempat duduknya luas dan bersih. Tiada sesiapa yang bercakap telefon dengan kuat. Suasana sangat tenang dan selesa. Ini bukan sekadar pengangkutan, ia seperti ruang rehat yang bergerak, kata Louise. Di luar tingkap, pemandangan bandar bertukar menjadi sawah padi yang menghijau. Alain membuka kotak makanan bento yang dibeli di stesen nasi ayam dengan sos cili yang menyelerakan. Ini adalah kebudayaan tempatan yang diringkaskan dalam satu kotak makanan, puji Alain. Selain rasa, suhu dan kualiti makanan itu menyentuh hati. Sambil kereta api memecah kelajuan,
Alain teringat pengalamannya di Eropah, mogok kerja kekotoran dan kelewatan yang dianggap biasa. Berbanding di sini ia adalah satu dunia yang berbeza. Ini bukan sekadar soal ketepatan masa, tetapi soal amanah dan tanggung jawab yang membina sistem ini, kata Alain perlahan. Kepercayaannya terhadap cara masyarakat Malaysia berfungsi mula bercambah. Setibanya di destinasi sejarah Melaka, Georgetown, mereka melawat tapak warisan dunia yang berusia ratusan tahun. Bangunan merah yang ikonik dengan pengaruh seni bina kolonial memberikan suasana yang tenang. Melangkah masuk ke kawasan tersebut seolah-olah merentas masa. Pokok-pokok besar meneduhkan mereka daripada cahaya matahari yang terik. Dinding merah ini sangat cantik. Alain berhenti seketika dan menyentuh dinding bata lama itu. Tiada hiasan yang berlebihan, tetapi ia memancarkan rasa hormat terhadap sejarah dan ilmu. Mereka berjalan perlahan hanya ditemani bunyi angin dan tupai yang melompat di dahan pokok. Di sebuah dataran, Louis menutup mata seketika. Di sini alam semula jadi sejarah dan manusia wujud bersama dengan aman. Alain bersetuju. Pengalaman hari itu melangkaui pelancongan biasa. Ia adalah ruang untuk menenangkan jiwa tanpa perlu bersaing atau mengejar matlamat. Kemudian mereka melawat sebuah rumah agam lama yang kini ditumbuhi akar pokok banyan yang besar membentuk pemandangan luar biasa di mana alam memeluk sejarah. Alain terpegun dengan kekuatan hidup tersebut. Cahaya matahari menembusi celah-celah bumbung lama memberikan suasana yang mistik tetapi tidak menyeramkan. Papan tanda penerangan dalam bahasa Inggris memudahkan mereka memahami sejarah tempat itu. Alain berjalan dalam diam memerhatikan setiap jalinan akar dan dinding. Sangat sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata bisiknya. Selepas itu di sebuah lorong lama mereka berhenti di sebuah kedai biskut tradisional. Melalui tingkap mereka melihat seorang pakar sedang membuat biskut secara manual dengan penuh kemahiran. Tiada satu pun pergerakan yang membazir. Bau tepung dan kehangatan oven memenuhi ruang. Malaysia mempunyai ketegasan dan prinsip yang tidak ditonjolkan, bukan, tanya Louis. Alain mengangguk. Itulah kejujuran yang tidak perlu dilaung-laungkan. Ia adalah budaya yang diceritakan melalui warisan. Di penghujung perjalanan mereka melawat Cameron Highlands. Berjalan di lereng Bukit Teh pada waktu senja mereka melihat ladang teh yang beralun hijau sejauh mata memandang. Cahaya lampu dari rumah-rumah di lereng bukit mula menyala. Mereka masuk ke sebuah rumah teh yang menghadap lembah. Alain menghirup teh Cameron Highlands yang panas. Ini bukan sekadar minuman, tetapi rasa yang dihasilkan oleh tanah ini. Pelayan menunjukkan cara membancuh teh dengan betul. Alain cuba melakukannya sendiri, memejamkan mata dan menghidu aromanya. Tanpa perlu berkata-kata dia dapat merasakan setiap titisan teh itu mengandungi rasa hormat kepada tetamu. Sebelum pulang, Louis membeli satu set teko kecil sebagai kenangan. Barangan yang penuh dengan nilai tradisi ini sangat istimewa, katanya. Hari itu mereka merasai kedamaian yang mendalam walaupun di destinasi pelancongan yang populer. Pada petang terakhir di Kuala Lumpur, mereka menyertai kelas pembuatan kuih tradisional di sebuah rumah warisan di Kampung Baru. Mereka disambut oleh seorang wanita warga emas, Makcik, yang mempunyai senyuman yang sangat manis. Walaupun bahasa Inggrisnya terhad, gerak badannya penuh kehangatan, rasa gementar mereka hilang serta-merta. Tugasan hari itu adalah membuat kuih tradisional menggunakan acuan kayu lama. Alain tertumpu sepenuhnya semasa menekan doh ke dalam acuan yang mempunyai corak bunga yang rumit. Makcik berdiri di sebelah memerhati dengan lembut dan berkata, "Bagus-bagus. Mungkin usaha dan ketelitian itu lebih penting daripada rasa akhirnya," kata Alain membuatkan Louis tersenyum. Apabila kuih itu dikeluarkan dari acuan koraknya, sangat cantik. Keseimbangan tekanan tangan menentukan kesempurnaan kuih tersebut. Mereka berdua terleka dalam proses itu, menikmati masa yang seolah-olah terhenti. Tanpa tergesa-gesa jiwa rupa-rupanya boleh menjadi setenang ini, kata Louis. Apabila kuih itu siap, Makcik menghidangkannya bersama teh panas. Rasa manis kuih yang halus dan kehangatan teh bagi Alain masa yang mengalir di sebalik pembuatan itu adalah perkara yang paling berharga. Walaupun di Perancis ada pencuci mulut yang hebat, ini terasa seperti satu falsafah hidup, kata Alain. Makcik mengangguk malu sambil tersenyum. Melalui kuih itu mereka belajar tentang konsep kesempurnaan dalam budaya Malaysia, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan menghadapinya dengan penuh tulus. Apabila mereka melangkah keluar, lampu-lampu bandar Kuala Lumpur mula menyala. Alain merasakan hatinya menjadi lebih lembut. Melalui pelbagai pengalaman ini, dia mendapat satu kesedaran. Kehebatan Malaysia bukan hanya pada perkara yang boleh dilihat dengan mata.
Makanan yang sedap, pemandangan yang pelbagai, dan keselamatan yang baik memang wujud, tetapi apa yang lebih mendalam di hatinya adalah budi pekerti yang tidak disengajakan. Ungkapan, minta maaf, yang ikhlas, dan kemanusiaan yang tersembunyi di sebalik hiruk-pikuk bandar. Contohnya orang ramai yang beratur sabar di stesen pengangkutan awam dan budaya memberi laluan di eskalator. Walaupun ia mungkin bukan peraturan wajib, namun persefahaman itu tetap ada. Baginya ini adalah satu bentuk suasana masyarakat yang saling menjaga. Dahulu saya sangka kebebasan adalah apabila tidak diganggu oleh sesiapa. Namun di sini saya belajar bahwa saling bertimbang rasa adalah asas kepada kebebasan yang berfungsi, kata Alain, sambil memerhatikan orang ramai di jalanan. Stesen LRT yang bersih tanpa sampah, pekerja restoran yang menyesuaikan rentak, mengikut pelanggan dan pekerja kedai serbaneka yang sentiasa mengucapkan terima kasih dengan mesra. Semua ini adalah perkara biasa, tetapi pengumpulan perkara biasa inilah yang membina asas masyarakat Malaysia. Alain tersenyum sendirian mengenangkan tanggapannya dahulu, yang menganggap Malaysia hanyalah sebuah kilang yang bising. Keramahan suka membantu, dan rasa hormat ini bukan satu kekacauan, tetapi satu bentuk keteraturan yang penuh dengan kehangatan manusia. Louis juga merasai perkara yang sama. Hebat bagaimana semua orang begitu bertenaga namun tetap saling menghormati. Dia teringat acuan kayu yang digunakan Mak Cik, alat yang telah digunakan berpuluh tahun, melambangkan budaya menghargai tradisi dan hubungan sesama manusia. Alain teringat kembali kerjayanya, kecekapan logik dan peraturan. Dia tidak menafikan nilai yang dipentingkan di Eropah, tetapi kehangatan dan fleksibiliti yang ditemui di Malaysia benar-benar meresap ke dalam jiwanya. Di dalam gerabak tren menuju ke lapangan terbang, Alain memandang keluar tingkap. Pemandangan bandar di bawah jambatan kereta api seolah-olah mengumumkan berakhirnya perjalanan ini. Ada rasa sayu tetapi di lubuk hatinya terdapat kehangatan yang luar biasa. Setiap tempat yang dilawati adalah pengalaman yang bermakna. Perjalanan ini bukan sekadar pelancongan, tetapi sebuah perjalanan menemui diri yang baharu, kata Alain. Louis tersenyum tenang. Di Dewan Keberangkatan, Klia pelancong asing dan warga Malaysia yang pulang ke tanah air berselisih bahu. Memerhatikan suasana itu, Alain berbisik dalam hati. Tidak sangka ada perjalanan yang boleh membuatkan jiwa merasa sehangat dan setenang ini. Saya sangat bersyukur dapat merasai pengalaman di Malaysia dalam hidup ini. Apa yang menyentuh perasaannya adalah asas semangat yang tidak boleh diceritakan sepenuhnya oleh angka dan statistik. Infrastruktur yang mudah dan selamat, masyarakat yang bertenaga namun teratur, dan di sebaliknya adalah niat baik, goodwill yang ada di mana-mana, keprihatinan yang kecil namun pasti. Semua ini telah memenuhi hatinya. Dan kini dia faham, itulah sebab sebenar mengapa Malaysia kini mula dilihat dan dihargai oleh seluruh dunia. Terima kasih kerana menonton. Jika Anda menyukai video ini, sila tekan butang like dan subscribe saluran kami. Kami juga menantikan komen Anda. Jumpa lagi dalam video akan datang.